Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan sambung dengan masalah melibatkan kadar perubahan. Okey, so sekarang ni kita nak cerita tentang masalah kadar perubahan. Sebelum kita dah belajar tentang konsep kadar perubahan, hari ini kita akan libatkan dengan masalah yang melibatkan hidupan seharian lah. Okey, kita tengok contoh 20. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bekas berisi air yang berbentuk kon dengan jejari 5 cm dan tinggi 12 cm. Didapati bahawa air tersebut mengalir keluar melalui lubang di hujung bekas dengan kadar. Okey. Sebelum kita cikgu teruskan baca soalan, bila awak nampak perkataan kadar, jadi dia menunjukkan soalan ini adalah satu bentuk soalan kadar perubahan. Okey, cikgu sambung baca dengan kadar tetap 4 cm S/1. Okey, kalau awak tak boleh nak tahu apa benda sebenar yang dia cakap, awak boleh tengok daripada dia punya 4 cm 3 S/1. So cm3 menunjukkan unit bagi isi padu. S adalah unit bagi masa. Jadi kita tahu benda ni adalah sebenarnya dV bahagi dt, iaitu kadar perubahan isi padu. Soalan tanya, cari kadar perubahan kedalaman air. So kedalaman air tu dia berkaitan dengan ketinggian. Jadi kita boleh tulis dH per dt sama dengan berapa, itu yang soalan nak. Apabila kedalaman air ialah 3 cm, so H adalah sama dengan 3. Apabila kedalaman air ialah 3 cm, betul kepada 4 angka bererti. Okey, yang pertama, awak punya bekas, kalau cikgu lukis balik, okey, dia adalah bekas kat sini, dia bagi tahu 5 jari dia, betul tak? Dan dia punya tinggi kat sini adalah 12. Okey, sekejap ya. Cikgu nak buat dekat sini, 12 tu. So, kalau cikgu keluarkan, dia macam bentuk segitiga lah. Dan yang dia minta adalah pada kedalaman air yang 3 cm. So, kedalaman air yang 3 cm. So, kat sini lah, 3 cm. Okey, kedalaman air 3 cm. Jadi kita tak tahu kan dia punya kedudukan 3 cm tu kat mana. Okey. So air ni kita tak tahu berapa R dia kat sini dan H-nya pun kita tak tahu berapa. Okey, sebelum ni kita dah tahu bila kita nak buat kadar perubahan, kita kena keluarkan maklumat kan. So, kita dah tahu bila dia menggunakan cm3, bermakna formula yang awak kena gunakan adalah formula isi padu. Jadi, sebab tu dia tak bagi formula dekat sini. So, awak kena tahu formula bagi isi padu kon adalah V sama dengan 1/3 pi J kuasa 2 H. Kan? Itu adalah formula bagi isi padu. Dan jalan yang kedua, kita tahu kita kena bina formula. Bina formula daripada mana? Daripada apa yang soalan minta, iaitu dH per dt. So, dH per dt sama dengan dH dekat atas darab dt dekat bawah. Sorry ya. dt dekat bawah. Okey, so yang tak ada dalam kita punya formula adalah dV. Jadi dV lah yang perlu kita letak, tu dV. Okey, sampai sini. Jalan yang ketiga, kita kena bezakan. Okey, awak kena ingat apabila awak start membeza, awak tengok kita punya formula kat sini, awak start membeza, awak kena jadikan dalam satu pemboleh ubah saja. Kat sini dia ada 2, J dan H. So, awak tak boleh ada kedua-duanya sekali. Jadi, kita kena mesti jadikan dalam satu pemboleh ubah. Mana satu awak nak hilangkan? Awak nak hilangkan J atau nak hilangkan H? Bergantung kepada
formula yang awak bentuk. Awak tengok kat sini DH per DV. Bermakna awak kena bezakan DV V dalam sebutan hash. Macam tu cara kita nak bezakan sesuatu. Okey. So kita dah beza, kita kena bezalah. Tapi sebelum kita bezakan, kita kena jadikan J ni dalam sebutan hash. Sebab kita tak boleh terus membeza bila ada dua pun boleh ubah. Sebab tu cikgu kena jadikan dalam sebutan hash dekat gambar rajah yang cikgu keluarkan sini. So kita menggunakan konsep keserupaan. Okey. Segitiga kecil per dengan segitiga yang besar. Cikgu bagi warna dia lain. Segitiga kecil per dengan segitiga yang lebih besar. Okey. So sisi yang samalah. Jadi R bahagi 5 sama dengan hash bahagi dengan 12. So yang kecil bahagi besar. Okey, jadi cikgu kena singgahkan R. R tu kat sini adalah J lah, sebab kita guna huruf bahasa Melayu kan tadi. So kita guna J. Jadi J sama dengan 5 hash per 12. Okey, barulah kita gantikan masuk ke dalam kita punya formula dulu. V sama dengan 1 per 3 pi. J tu cikgu gantikan dengan 5 hash per 12 kuasa 2 darab hash. Dan cikgu kecilkan dia. Kita akan dapat, kita kembangkan kejap ya. Kita kembangkan 1 per 3. 1 per 3. Lepas tu cikgu darab dengan nombor sahaja ya. Darab dengan kurungan 5 per 12 kuasa 2. So kita dapat 25 per 432. Okey, 25 per 432 pi hash kuasa 3. Mana datang hash kuasa 3? Sebab hash kuasa 2 darab dengan hash, dia akan jadi hash kuasa 3 lah. Disebabkan semua ni darab, jadi kita boleh terus buat macam tu. Okey, sampai situ kita dah ada V dalam sebutan hash. Barulah kita boleh bezakan DV bahagi D hash sama dengan 3 darab kat depan. So 25 ni darab dengan 3. Dapat 25 per 144. 25 per 144 pi hash 3 tolak 1 dapat hash kuasa 2. Dan kita kena ingat jalan yang ketiga kita kena gantikan X sama dengan A kan. So dalam formula ni awak kena gantikan hash awak ni lah berapa. So hash kat sini kita dah dapat 3. So 3 tu yang kita gantikan hash kita dekat sini ya. Okey. Jadi 25 per 144 pi darab dengan 3 kuasa 2. So kita darabkan dengan 3 kuasa 2. Dapatlah 25 per 16 pi. 25 per 16 pi. Okey. So dekat sini soalan minta DH per DT. Jadi kat sini adalah DH per DV. Jadi kita terbalikkan kita punya ni. Jadi 16 per 25 pi. Okey. Disebabkan soalan ini adalah soalan kadar. Jadi bila soalan kata dia keluar melalui, tengok cikgu punya mouse, keluar melalui lubang kecil. Jadi kadar dia akan makin lama makin makin lama makin sikit lah dia punya isi padu. Jadi kita kena letak kita punya negatif 4. Sepatutnya kita punya DV per DT kita adalah 4 sahaja kan. Tapi sebab dia keluar, kita kena letak negatif sekali. So bila kita darab dengan 16 per 25 darab dengan negatif 4. Jadi kita dapatlah jawapan kita negatif 64 per 25 pi. Negatif 64 per 25 pi. Awak nak biar macam ni pun boleh. Awak nak bahagikan dengan pi pun boleh. So maksudnya negatif
Negatif, kiranya awak nak jadikan dia nombor bulat pun boleh. Tak nak ada pi lah. Negatif, sorry ya. Negatif 16 per 25 pi. Dapatlah negatif sorry cikgu salah darab tadi. 16 per 25 darab dengan negatif 4. Oh, salah tulis. Negatif 64 per 25. Okey. So, tekan balik negatif 64 per 25 per 25 pi. Dapatlah pi. Dapat jawapan negatif 8.15. 8.149. Negatif negatif 0.8149. Okey, itu adalah salah satu contohnya. Okey, kita tengok contoh lagi buku teks. Ada lagi contoh. Dia kata kat sini, cikgu tunjuk contoh yang lain ya. Sekiranya awak ada masalah dengan apa yang cikgu terangkan ni, awak boleh tanya cikgu dekat WhatsApp. Okey, kita teruskan contoh 21. Masih lagi masalah melibatkan kadar perubahan ya. Dia kata jejari sebuah belon berbentuk sfera yang diisikan dengan udara bertambah pada kadar. Okey. Jadi pada kadar tetap 0.5. Jejari jadi dj per dt sama dengan 0.5. Dia dah kata kat situ jejari bertambah pada kadar. So dia adalah dj per dt lah. Kemudian soalan tanya cari kadar perubahan isi padu. So dv per dt sama dengan berapa? Apabila jejarinya adalah 4. So, jejari adalah 4. Okey, kita dah tahu. Dia bagi tentang isi padu. Jadi, kita tahu, walaupun soalan tak bagi formula, kita kena tahu formula dia sebab kita dah belajar dalam matematik. Jadi, awak kena tahu formulanya. Jadi, cikgu punya isi padu adalah 4/3 pi j kuasa 3. Okay, itu yang pertama, cikgu dah keluarkan maklumat. Okey, yang kedua, cikgu kena bina formula. Daripada mana? Daripada apa yang soalan tanya. So, dv per dt sama dengan dv per darab dengan dt dekat bawah. So, siapa yang tak ada? dj yang tak ada dalam formula kita. So, tempat kosong ni diisi dengan dj. Okey, sama dengan kita kena buat kita punya pembezaan dulu. So, dv per dj sama dengan, perlu ke kita buat macam soalan atas? Tak perlu pun. Sebab apa? Dia ada dalam satu pun boleh ubah sahaja. So, kita boleh bezakan macam biasa. So, 3 darab ke hadapan dapat 4 pi j kuasa 2. 3 tolak 1 dapat 2. So, 4 pi j kuasa 2. Jadi kita kena gantikan nilai kita punya j iaitu 4. Ni j kita 4 ya. So kita gantikan 4 kuasa 2. So tekan kalkulator 4 darab 4 kuasa 2. Kita tak perlu tekan pi, kita boleh dalam sebutan pi lah. 64 pi. Okey, kita tengok dulu dia kata apa kat sini, bertambah kan. So dia tetap positif lah. Dekat J dia ni tetap positif sebab dia bertambah, perkataan bertambah dekat sini. So, dv per dj sama dengan dv per dj kat sini. Jadi, kita tak perlu terbalikkan dia. 64 pi darab dengan dj per dt kita adalah 0.5.
Okey, awak nak kekalkan pi pun boleh, tak nak kekalkan pi pun boleh. So kalau kita tak nak kalau kita kekalkan pi, kita dapat 32 pi. Kalau kita tak nak kekalkan pi, kita darablah dengan kita punya pi kita. Dapatlah 100.53. Okey. Samalah dengan sini, Okey. So awak punya kerja rumah adalah latihan kendiri 2.13. Sekiranya awak ada masalah nak buat soalan ini, awak boleh tanya cikgu dekat WhatsApp. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum.